Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil kama ba'd. Kasih kepada sahibul fadilah majlis majlis panjang betul dipilih penerangan di dalam ceramah pula masih ahli panel pertama lah tu. Yang berusaha Cik Zainal Muhammad Katas kursi Masjid Al-Muhaimin Pemat Melaka baru pun belum hilang lagi. Dihormati Datuk Haji Bakar Azad, Ketua Imam Satu, Tuan Haji Mak Rizwan Abdul Rasib Imam Nur, seluruh dan kuasa, Rasatizah dan mungkin belum sampai ikut yang berusaha Ustaz Murad Ahmad daripada Jabatan Islam Melaka, khususnya tuan perempuan muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT dapat kita berhimpun pagi ini ramai di masjid yang indah ini. Tapi nampaknya perempuan ramai, barangkali laki-laki di sini kahwin dua pun saya tak seimbang nampak. Saya lebih perempuan, agak saya lah, agak saya warga perempuan. Sebab kahwin dua ni jangan sebut Ustaz. Lalu sekalian, ialah dia sebenarnya di mana-mana orang perempuan dia rajin mengaji. Ini orang laki-laki kena iktiraf. Seluruh negara, segi ke utara baik, selatan baik, pantai timur baik, hatta ke Sabah Sarawak pun orang perempuan memang champion bab mengaji. Itu orang laki-laki kena terimalah. Realiti dia begitu. Semangat orang perempuan nak mengaji ni berbeza dengan orang laki-laki. Itu kita kena akui. Cuma yang suka melawan pun dia juga. Marah perempuan laki Ustaz ni macam nak muji kita, kata dia. Pasal dia mengaji rajin, yang agama suruh dia buat, yang agama tak bagi pun dia buat. Itu pun payah juga. Mengaji canggih, bersolek lagi canggih. Macam mana gaya itu? Tapi lah, pasal orang perempuan ni dia duduk di rumah, dia tak macam orang laki-laki. Apa alasan orang perempuan nak keluar? Cuba kita tahu. Kita orang laki-laki senang nak pergi ngeteh, kita sebut je dengan orang perempuan kita, saya nak keluar kejap. Mana awak? Inilah Parlimen ajak ngopi sekejap. Jadi orang perempuan
Ada dia begitu. Mabuk gitu. Awak nak ke mana maknya? Saya keluar kejap, Kak Leah ajak ngopi. Pening kita mikir, mak kau daripada ngopi pula kata dia. Itu perempuan ni satu bagus. Dia rajin mengaji, itulah masa dia keluar. Bang, pagi esok saya nak pergi ke masjid. Ustaz, ada kuliah. Kita nak mengalang pun takut dosa pula. Jadi kita pun setuju je lah. Pergilah. Yang sebenarnya bukan nak mengaji sangat, dia nak keluar tu. Tak, ini bukan orang beban makcik. Saya sambut ni orang kelumpur. Tuan sekalian, Alhamdulillah, sama pagi ni saya pun terpanjat ni. Ingat 3-4 orang lagi kuliah hari ni. Mudah-mudahan kita terus mengimarahkan masjid kita. Jangan sehingga kita rasakan bahawa apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita ini menyebabkan tak dengar. Tuan-tuan dengar ke tak dengar? Tuan-tuan lain kali tak dengar bercakap lah. Tengok betul tuan-tuan. Dia reda je. Apa Ustaz tu cakap? Apa Ustaz tu cakap? Saya di ceramah di Sarawak, Sabah, di Sabah. Dekat 3 jam ceramah. Habis ceramah, nak keluar, orang belakang tegur. Itu saya tak dengar Ustaz cakap tadi. Saya kata, mic dalam ke mic luar? Dia kata, mic dalam pun tak dengar, mic luar pun tak dengar. Saya kata, dah mati celaka orang itu. Dah habis ceramah baru cakap. Jangan ke awal-awal lah beritahu. Sebab kita bercakap, kita dengar. Tuan-tuan yang tak dengar. Takkan yang cakap tak dengar. Itu namanya pekak. Bawa tenang. Allahu Akbar. Tuan sekalian, kita pagi ni tajuk kita apa benda tajuknya? Hikmah daripada dosa. Sebenarnya kalau kita menyebut soal dosa, dia bukan satu perkara yang untuk kita fikirkan. Kerana dosa ini ialah sesuatu yang mengaibkan. Kalau salah Ustaz Murad, orang buat dakwah belaka sekarang. Jadi dosa ini adalah aib. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mafhumnya. Nabi menyatakan, sesungguhnya seorang laki-laki berbuat dosa. Lelaki itu kan laki-laki sajalah. Maksudnya seseorang. Lalu pada malam harinya Allah menyembunyikan dosa. Aibnya Allah sembunyikan. Dia buat dosa, kemudian malam hari Allah tutup aib. Tetapi siang hari ia membuka keaibannya kepada orang. Maknanya diceritakan dosa yang dia buat, seolah-olah dia berbangga dengan dosa. Sebab itu kata para ulama, Allah menutup keaiban kita, maka jangan dibuka keaiban kita kepada orang. Dosa adalah aib, maka sembunyikanlah sebagaimana Allah menyembunyikan keaiban kita. Kan itu ada orang bertanya, perlukah saya bercerita kepada suami saya tentang masa lampau saya? Kadang ada orang ni jujur tak masal. Kerana saya rasa bersalah pula Ustaz tentang masa lampau saya. Ini sebenarnya pemahaman yang salah.
Kerana jelas Nabi suruh kita menutup aib, sebagaimana Allah menutup keaiban kita, dan Allah jaga daripada orang tahu keaiban kita. So itu jangan diceritakan kepada orang, hatta kepada suami pun. Kalau suami itu tak tahulah, mana tak payah cerita. Tapi mengada kita, bang, kita ni dah 68 untuk makluman awak. Sebenarnya masih 53 tu saya ada power dulu. Kan tak pasal kawan. Masing-masing dah nak nazak dah. Faham tak pakcik? Tapi orang beban ni baik-baik. Kata orang lah, ya ke tidak tahu. Betul pakcik? Macam tak confident je. Tak, maknanya sembunyi kan. Kita kena orang lelaki-lelaki, minta maaf lah, kita suka bercerita masa lampau kita. Dosa kan untuk dibanggakan. Nabi Adam AS, sebagaimana yang dinukilkan Imam Ibn Kathir dalam kitab Qasasul Anbiya, menceritakan tentang bagaimana Allah keluarkan Nabi Adam AS daripada syurga. Ulama berbeza pandangan. Apakah syurga itu syurga yang nanti diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh dan daripada kalangan orang beriman, ataupun syurga itu adalah syurga dunia? Majoriti menyebutkan itulah syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebahagian mengatakan ia adalah syurga dunia. Tetapi Imam Ibn Kathir rahimahullah menukilkan bahawa apabila Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, Allah rakamkan dalam Al-Quran penyesalan, sebagaimana doa yang kita bacakan selalu. Surah pun kita yang nak menyebut lupa pula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah rakam dalam Al-Quran penyesalan Nabi Adam AS. Walhal dosa yang Nabi Adam lakukan itu bukanlah sebagaimana kita. Kita lebih teruk dosa kita. Daripada akil balik sampai hari ini masih dosa. Nabi Adam hanya kerana mengingkari larangan Allah Ta'ala, itu saja. Mengingkari larangan supaya tidak menghampiri pokok yang ada dalam syurga, itu saja. Yang akhirnya Allah Ta'ala keluarkan daripada syurga sebagai pengajaran untuk kita umat manusia. Maka Allah rakamkan penyesalan Nabi Allah Adam AS. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Maksud zalim itu bukanlah makna menganiaya orang, tak. Zalim artinya kerana dosa yang dilakukan. Itu hanya kerana satu kesilapan saja. Penyesalan Nabi Adam AS itu dirakamkan dalam Al-Quran. Kita yang hari-hari berdosa, ada pepatah baru hari ini, mana-mana rancak berdosa. Maknanya berdosa saja, kita nak kasih penyesalan. Ia jauh kita dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, dosa di keaiban, dosa adalah keaiban, maka jangan cerita. Sekiranya dia tidak perlu diceritakan, masa bila perlu Ustaz? Ketika kita minta fatwa, boleh. Faham? Minta fatwa ni maknanya minta hukum. Jumpa dengan imam, apa hukum saya
mencuri buah mangga orang sebelah. Jadi kita nak minta fatwa, boleh. Tapi kalau kita nak minta fatwa tak tanya betul-betul, susah juga. Mam, apa hukum mencuri buah mangga? Siapa curi? Ini tak ada siapa curi, cerita je kata. Kan pening kita. Contohlah, kadang-kadang ada pertanyaan itu kita mesti tanya dan kita mesti jelaskan. Ada pertanyaan umum saja, tak perlu bagi tahu. Jadi maknanya kita ada keadaan boleh untuk menceritakan, ada keadaan tak boleh. Sebab itu semalam kita kongsikan kisah kaum Nabi Musa AS, Bani Israel, seorang lelaki Bani Israel yang disebutkan Imam Ibn Kathir, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ni. Cerita itu adalah Imam Qurtubi sebut tentang bila mana Nabi Allah Musa AS berdoa minta turun hujan, kan apa nama ni, kemarau tu. Ni Nabi Musa minta, tetapi Allah tidak memakbulkan doa Nabi Musa. Dan kaum Nabi Musa yang saleh pun berdoa, Allah tidak makbulkan. Maka Nabi Musa tanya kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa ni Allah berikan kelebihan, boleh berkata dengan Allah Ta'ala, boleh bercakap. Maka Allah beritahu, kerana di kalangan kau ada orang yang masih lagi melakukan dosa. Dan disebut dalam riwayat 40 tahun orang ni buat dosa. Maka Nabi Musa panggil umat, suruh supaya orang yang berdosa ni taubat dan bagi tahu kita ni tak turun hujan pasal ada di kalangan kita yang kita tak tahu ni dia melakukan dosa, terus-terusan masih lagi dengan dosa. Maka minta keluar daripada sini supaya azab ini tak berterusan. Maka laki-laki ni bila mendengar begitu dia rasa risau. Sudah, kalau aku keluar orang tahu aku. Kan? Kalau keluar orang tahu aku. Maka akhirnya dia diam saja. Tetapi dalam hati dia kata, ya Allah, aku minta kali kau selamatkan aku. Aku kalau keluar tahulah orang beban aku ni lah yang buat jadi beban ni orang. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, jangan buka aib aku. Maka akhirnya turun hujan. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahawa Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana boleh turun hujan? Sedangkan kau mengatakan bahawa hujan kau tidak memakbulkan doa ini kerana ada orang yang berdosa di kalangan kami. Maka Allah kata, aku telah ampunkan kerana dia memohon keampunan. Dia hanya lintas dalam hati dia, ya Allah, aku minta ampun, menyesal. Maka akhirnya turun hujan. Maka Nabi Musa kata, ya Allah, tunjukkan aku siapa laki-laki itu. Tanya juga tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala apa? Kalau aku menutup aib dia, mengapa mesti engkau membuka aib dia? Itu aib yang buka. So, atau mungkin orang itu secara terang-terangan melakukan maksiat atau dosa. Itu bab lain. Kan? Kok mana pun pusing cerita ni ke situ juga. Tapi yang berlaku baru ni lah. Saya tuan mungkin orang Melaka ni tak tahu cerita kot. Hari ni viral. Dia panggil jenazah dimandikan tapi belum mati. Macam-macam lah orang punya komen. Ada yang setuju, tak setuju, ni penderaan, ini itulah, inilah. Ada orang kata imam brutal, apa punya imam ni, imam Samsing. Ini imam dulu Samsing, kemudian jadi imam, dah bertaubat jadi imam pula, masih terbawa-bawa perangai Samsing. Macam-macam lah saya tengok komen orang. Tuan-tuan, ada yang kata ini masjid tak timbang kasih. Sibuk kutip derma, tapi orang miskin, orang susah tak mau tolong, sampai budak tu pasal mencuri nak tolong atuk dia. Macam-macam. Saya tengok komen orang macam-macam. Saya malas nak komen. Pertama, sebab masjid tu masjid saya. Tapi yang pasti imam tu bukan saya.
Yang kedua, tak betul pun semua. Sebab itu Jumaat baru ini, selepas Jumaat keluar version baru punya cerita. Rupanya budak itu bukan mencuri untuk tolong atuk dia, sebab atuk dia sendiri keluar statement pula. Mana dia curi untuk saya? Dia curi duit saya adalah. Kata atuk budak tu, sudah. Saya ada sebenarnya tuan-tuan, saya 2 hari sebelum tu pihak masjid telefon saya lah. Saya bukan siapa pun dalam masjid tu, cuma kita sama-sama tolong. Kebetulan memang masjid saya duduk di situ. Dia telefon itu, Ustaz, macam mana nak buat? Saya kata, apa hal? Itulah Ustaz, macam Ustaz tahu. Saya kata, siapa yang sepak? Kita pun tak tahu siapa sepak. Ceritanya budak ni curi duit. Baik, saya kata ginilah, jangan buat apa-apa statement, jangan cerita apa-apa, diam je, biar je. Kita tengok macam mana dia punya angin, ya, supaya tidak mengaibkan siapa-siapa. Tapi oleh kerana teruk sangat, sampai saya pun di tag ni, saya kata ini sudah melampau, ya, apa kena-mengena saya dalam cerita tu. Akhirnya tuan-tuan, keluarga daripada remaja ni sendiri yang pasal dia pun tak terhati, dia pun orang situ juga, dia pun segan kerana anak cucu dia akhirnya ditomah masjid. Dia pun tahu cucu dia adalah part timer syabu, sebab dia bukan full time, part timer. Dan akhirnya timbul macam-macam. Daripada aib tu kita nak tutup, tapi pasal tuan-tuan lah punya kerja, siapa yang komen baik mengaku, tidak nanti hujan tak turun. Tuan-tuan, sebab itu kita bertenang, jangan kelang kabut. Kita tak tahu, ada kadang-kadang orang saja tak mau cerita, tutup aib. Pertama, rakam itu bukan untuk viral. Tujuan rakam itu ialah sebagai bukti kerana budak ni otak dia cerdik. Hari ni curi tabung saja, ambil belum lagi. Dicuri tabung, dia masuk dalam bilik jenazah, tak siapa pun terfikir cabung tu dalam bilik jenazah. Kemudian dicabut. Modus operandi dia, curi dan cabut, guerrilla style. Yang dicuri tu tabung pintu utama. Dia punya confidence level tinggi tu, memang bukan tempat tabung nyuruk ni, level pintu utama punya tabung. Kemudian disuruh dalam bilik jenazah, tak siapa pun terfikir tabung tu bilik jenazah. Jenuh satu masjid mencari di mana tabung besar tu, dan tabung tu dicuri. Agaknya masa dia mencuri itu agak dia datang kekuatan maksimum. Kadang ada orang ni dia datang kekuatan lain macam, barangkali ada unsur-unsur dalaman yang menyebabkan dia jadi kuat. Semua tak terfikir. Akhirnya satu kampung cari dia, sebab orang tahu, tengok CCTV nampak muka dia, ni orang kampung sini. Yang tukang cari geng-geng dia juga, part time syabu juga. Akhir dapat. Bila dapat, soal sesat, mula tak mengaku. Sampailah ditunjukkan di mana sebenarnya kau letak kesuruh, mana sebenarnya, tunjuk. Rupanya dalam bilik jenazah, semua tak terfikir. Maka dah halang-halang kat bilik jenazah, mandi kenyalah terus. Bukan dia budak tu dia heret pergi bilik jenazah, tak. Dia punya kepala tu disimpan bilik jenazah. Tuan-tuan pun tak terfikir orang letak bilik jenazah. Imam yang orang tuhmah itu adalah guru mengaji saya. Daripada saya kecil tu, bukan guru mengaji sekarang. Masa saya kecil, dari sekolah rendah lagi, saya mengaji dengan dia. Dan dia orangnya bukan orang brutal, orangnya suka bergurau. Tapi kita mudah menghukum orang hanya dengan gambaran yang tak berapa saat tu saja. Kita macam-macam kita sebut bekas gangster. Gangster apakah benda ni? Orang situ semua kenal dia. Orangnya suka seloroh, orangnya halus kok mana jadi gangster ni. Tuan. Tapi inilah yang kita sebut tadi, keaiban yang kita tutup, akhirnya kita sendiri yang tolong buka.
Orang tak tahu asalnya budak tu part time musyabu. Orang tak tahu, tak keluar pun video Alung cari dia. Ada video lain keluar pula, Alung cari video dia. Rupanya orang penyang Alung ni, dia kena ambil video dia pegang IC, saya Sulaiman Karim pinjam 50,000 daripada Alung, yang benar Angah. Rupanya gitu. Kalau kau pinjam Alung, tuan-tuan tak pernah pinjam Alung? Tuan-tuan ni menyampah saya. Duduk dengan ceramah ni macam tak biasa je pinjam Alung. Rupanya begitu, saya tak tahu. Akhirnya tuan-tuan, ini yang berlaku. Orang cuba nak tutup aib, tapi kita korek supaya aib keluar. Jadi, dan hari ini tuan-tuan, berapa ramai yang berdosa kerana daripada orang tak kenal, orang tak tahu. Siapa tahu dia tu masalah dengan atuk dia? Siapa tahu dia curi duit atuk dia? Siapa tahu dia curi motor atuk dia pun nak dijual? Orang tak tahu. Semua orang senyapkan, semua tutup. Pihak masjid pun tak pernah cerita, walaupun di Tomah bertahan. Tapi akhirnya nampak, Allah tutup aib, jangan buka. Kadang-kadang kita saja suka korek sikit je. Kan kita suka begitu. Cuba beri dia punya apa dia panggil istilah kata kunci, bukan kata kunci apa? Clue amboi biasa betul kan ya. Kita pula yang tukang tadi clue sikit saja clue. Dia tu dekat masjid kita. Okey clue. Okey. Clue sikit lagi. Baik, cerita je terus. Tuan-tuan, pertama, sebab itu saya kata dosa ini adalah aib, maka sembunyikan. Sembunyi. Nabi SAW dalam sebuah hadis, Rasul SAW sebutkan, At-taibu minad dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti orang yang tidak melakukan dosa. Orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti orang yang tidak melakukan dosa. Ini Nabi sebut. Kenapa? Sebab nak memberikan gambaran bahawa orang yang bertaubat daripada dosa, mereka ini semua dosa-dosanya diampunkan. Ini hadis yang sahih, ada berbagai riwayat yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Tetapi kata para ulama, walaupun hadis Rasulullah SAW beritahu orang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak berdosa, dia tetap tidak sama dengan orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Faham? Contoh, katalah orang berzina, kemudian dia bertaubat. Kan ada satu riwayat pada zaman Bani Israel, seorang wanita dipanggil Bariyah, maknanya dipanggil bahasa kita panggil pelacur lah, ataupun wanita yang rosak akhlak. Dia kerja seharian dia begitu. Kemudian satu ketika berhenti dia setempat kerana nak minum. Habis dia minum, dilihatnya ada anjing yang nak minum. Ketika dia nak pergi, dipatah balik kerana kesian melihat anjing yang nak minum tu tak dapat minuman. Jadi dia pun tolong kautkan air untuk bagi anjing tu minum. Akhirnya minum, ringkas cerita, diampunkan dosanya. Baik. Dia seorang penzina kemudian bertaubat. Kata para ulama, diampunkan dosa bukan sebab bagi minum tu, kerana dia bertaubat, tetapi memberi minum itu dijadikan sebagai asbab amal soleh dia diampunkan dosa. Faham tuan-tuan? Jangan tuan-tuan ingat, bagi minum dan dia tak bertaubat, lepas tu dia pergi pula cek klien baru. Tenang kan? Senang menung gitu. Kita terima rasuah, lepas tu pergi bagi anjing minum, pergi cari pula rasuah baru. Tak boleh. Kerana kata para ulama, dia bertaubat dari dosa.
Tetapi orang yang melakukan dosa walaupun bertaubat, dosa itu dia tidak sama dengan orang yang tak melakukan dosa tersebut. Maknanya kalau ini wanita yang melacur tadi, dia bertaubat, maka ditutup. Dosanya ditutup, buku tutup. Tetapi wanita yang tidak pernah menguturi kehormatannya, dia tidak sama dengan wanita ini. Faham? Tuan-tuan ni faham ke tak faham? Macam confuse je. Maksudnya dosa diampun, tetapi kedudukannya tetap tidak sama. Tak mungkin sama, tak mungkin. Kenapa? Kerana dia tidak melakukan dosa. Yang ini pernah melakukan dosa. Cuma kita tidak boleh bebankan lagi kerana dia sudah pun bertaubat. Dia tak boleh, haram hukumnya kita panggil pelacur. Haram hukum kita panggil banduan. Ingat? Kalau orang itu dah bertaubat, dia keluar daripada penjara, bekas banduan tu, berdosa kita. Kerana kita meletakkan seolah-olah dia masih lagi melakukan kesalahan itu. Salah. Dan tuan-tuan ingat, hari ini banduan balik boleh jadi lebih baik daripada kita. Saya berceramah di penjara. Kata pengarah penjara, masa itu saya berceramah di Bentong. Ada beberapa penjara saya pergilah. Yang saya pergi di Bentong, dia kata, Ustaz, kami di sini antara treatment banduan kita ataupun kita punya apa nama ni, dia panggil banduan lah, payah nak nyebut. Dia kata sebahagiannya menghafal Al-Quran. Minimum kalau yang menghafal Al-Quran, dia akan keluar daripada penjara sekurang-kurangnya 5 juzuk. 5 juzuk. Macam orang beban, ada harapan. 5 juzuk makcik, 5. Dia keluar penjara, dia boleh menghafal 5 juzuk Al-Quran. Bahkan ada yang hafiz Quran. Duduk penjara, keluar hafiz Quran. Kita duduk di masjid, daripada masjid lama tukar masjid baru, yang hafal Quran imam saja sampai kesudah. Yang kita Fatihah tu je lah dia punya modal. Lebih sikit qul huwallahu ahad, lagi lebih inna a'tayna. Itu jadi gila-gila. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua inna a'tayna. Zuhur kan rakaat pertama inna a'tayna, kedua qul huwallah. Dia gila itu je. Hafal Quran. Ini pengarah penjara sebut. Dan dia kata, Ustaz, beberapa penjara yang saya kerja, maksudnya dia bertugas, dia pernah jadi pengarah di Tapah. Di sana pun ramai yang hafal Quran keluar. Sebab tu saya fikir, kalau ada di kalangan tuan-tuan yang rasa, kadang orang dia bagi alasan, susah Ustaz, dah berumur ni enjin dah tak berapa kuat. Bukan tak nak menghafal, nak, tapi tak jadi. Saya cadangkan duduk penjara. InsyaAllah keluar hafal Quran. Nenek ni ke mana? Masuk penjara. Dah buat apa hal pula? Tak, nenek kata nak menghafal Quran dekat penjara. Tuan-tuan hafal Quran. Sebab itu kita tak boleh letakkan lagi. Ambil. Nanti dia risau duit dia, tak apa. Ambil. Tuan-tuan, sebab itu kita tak boleh untuk bebankan lagi dia dengan tanggungjawab dosa. Anak-anak, biarlah dia, tak apa. Seronok tengok anak-anak dia di masjid. Saya selalu sebut, tuan-tuan, anak-anak ni jangan dilarang ke masjid. Satu, jangan larang. Ya. Kerana Nabi SAW sendiri menunjukkan contoh bagi dia bawa cucu ke masjid. Pernah satu ketika bagi dia solat, sahabat dapati lama bagi dia sujud. Sehingga habis solat semua tertanya-tanya, Ya Rasulullah, apakah yang berlaku tadi? Mengapa lama sangat sujud? Kata Nabi SAW, tidak, sebenarnya cucu aku ketika aku sujud sedang bermain di belakang aku, maka aku biarkan sampai dia puas, barulah aku bangun. Macam boleh imam bawa cucu, agak-agak kalau imam bangun
Ada lagi tak jemaah? Cabut semua, lantak kau lah. Kita kadang-kadang tuan-tuan, jangan terlalu apa sangat dengan anak-anak. Cuma kita jaga je lah, itu saja. Kadang-kadang ada setengah masjid, dia nak senang, budak-budak suruh keluar, budak-budak keluar. Budak-budak keluar. Saya tak setuju. Walaupun saya tak ada hak lah nak mengalang jurukuasa kuasa itu. Tak setuju. Itu pendidikan yang salah. Akhirnya, anak-anak ni sampai ketua dengar ceramah kat luar. Bukan hari ni tuan-tuan, tak maaf. Marah orang kat luar, celaka Ustaz ni kata kita pula. Tak. Biar dia duduk. Memanglah budak-budak sedih lah. Di mana nak duduk diam? Kalau dia berlari sekalipun, berjalan sekalipun, diam. Kita suruh duduklah. Diam. Orang sana, dia main dengan sana, suruh sana diam. Diam. Tak pun. Yang marah dia, suruh diam sini sudah. Suruh dia tenang, cukup. Budak, saya lihat dia suka, dia seronok tengok, ya Allah besarnya ruang kosong. Rumah dia pun besar juga, cuma macam-macam benda ada, kursi patah, meja bengkok, surat khabar, botol kosong, kain baju. Jadi penuh rumah. Jadi pergi masjid seronok. Itu yang dia kenang berlari, tak duduk diam. Standard. Yang marah, orang tua kalau masuk masjid boleh lari, tak duduk diam, itu lain. Itu tak payah suruh duduk, duduk boleh tak? Duduk. Angkat dia ramai, campak aja keluar. Mengada-ngada. Orang tua mengada begitu besar. Betul, tak ada masalah. Tuan-tuan, sebab itu pertama, orang yang bertaubat kita boleh lagi lah tanggungjawabkan dia dengan dosa atau kesilapan. Sudah tutup cerita. Kita pula, kita orang yang dosa, apa nak buat? Mohon ampun pada Allah Ta'ala. Sebab itu satu doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tapi kita nampak, doa itu kita baca bila Ramadan saja. Walhal doa itu cukup besar makna. Ini ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku nak sebut? Apa yang aku nak katakan? Apa yang aku nak doakan? Apa yang aku nak kena buat? Kata Nabi SAW, engkau bacalah Allahumma. Lagi tak ada harapan. Dia bilang tunggu Ramadan. Ramadan besok keluar lah balik. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau dalam satu riwayat, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek saja. Cuba tuan-tuan ikut saya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aywa. Ada harapan. Terus baca lepas ni. Tuan-tuan memanglah tak ada harapan. Tengoklah ni rakaman ni kejap lagi. Tengoklah balik. Janganlah malas. Tulis memang tak tahulah apa dia tulis. Nampak gaya macam tulis. Takut dia melukis. Marah orang menulis lagi. Nah, tuan-tuan, kenapa saya kata doa itu dia sangat signifikan, khususnya kita yang berdosa? Kerana kata para ulama, apa beza di antara Allahumma ghafirli dengan fa'fu anni, ataupun faghfirli dengan fa'fu anni? Dari segi bahasa, dua-dua maksudnya, ya Allah, maafkan aku, ampunkan aku. Lebih kurang maksudnya. Tetapi kalau kita faham dari segi bahasa Arab, maksud faghfirli artinya, ya Allah, maafkan aku ataupun ampunkan aku. Dan dari segi makna, dari segi syarak, minta ampun menggunakan bahasa itu, Allah akan ampunkan, tetapi Allah tak padamkan. Kes ditutup, tapi record ataupun recorded. Faham? Kes ditutup tapi recorded. Baik. Kalau kita baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kes ditutup dan record dipadamkan. Faham? Sebab itu kadang-kadang kita memilihkan ini doa Nabi SAW ajar.
Dan para ulama mengurai apa beza di antara faghfirli fa'fu anni. Sebab itu doa ini bukan hanya amal pada masa bulan Ramadan, tetapi amal sentiasa. Dan saya bercakap kan, saya pun baca. Saya suka kalau baca doa, awal tu minta ampun dulu. Jangan gelojong nak. Dosa dah lah banyak, mintanya macam-macam. Ya Allah, kereta baru, ya Allah, rumah baru. Sabarlah kak. Minta ampun dulu. Kan? Tenang, dosa banyak. Ya Allah, tapi tak payah bunga-bunga lah doa. Kan? Kadang-kadang kita ni doa suka bunga. Ya Allah, matahari yang terbit menyinari pagi ini secerah rahmat-Mu kepada kami. Allah panjangnya. Belum minta lagi. Ya Allah, terang mata memandang, begitulah terangnya hati kami mengharap rahmat-Mu ya Allah. Belum minta lagi. Ya Allah, luasnya pemandangan, kami tahu luasnya rahmat-Mu ya Allah. Belum minta, minta belum? Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui betapa beratnya langkahku kerana menjunjung dosa-dosaku yang banyak, bak gunung ganang yang belum digondolkan. Apa punya bola? Bolehlah kita baca Ya Muhaimin, Ya Rahman. Kita nyebut nama-nama Asma'ullah Al-Husna. Itu bagus, tapi tak payahlah bunga sangat. Terus je, Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Kau pandang aku dengan rahmat-Mu ya Allah. Aku nak anak, ya Allah bagilah aku anak. Direct je. Doa ni tak payah pusing-pusing. Ya Allah, Kau tahu jiran aku sebelah kanan 2 rumah daripada rumah aku. Allah tahulah kak, tak payah cerita 2 kanan daripada kiri semua. Kadang-kadang direct. Tapi tak pun. Saya suka, ni saya suka. Saya tak kata itu turutannya. Saya suka kita minta ampun dulu. Rabbana zalamna. Ini doa Nabi Allah. Tak ada harapan. Baru mengaji. Ni orang Melayu kata, dapat ujung pangkal hilang. Dapat pangkal ujung hilang. Tapi tak apalah tuan-tuan. Mengaji juga tak? Ustaz ni banyak songir pula. Mujur kami datang. Kalau tidak, Ustaz ceramah lah. Ustaz Murad tu seorang kata dia. Tuan-tuan, doa Nabi ada. Dah dapat Ustaz? Ayat surah apa tadi? Al-A'raf ayat 8. 23. A'raf ayat 23. Kemudian sambung dengan penyesalan Nabi Allah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ustaz Murad tu kan carilah ayat nombor berapa. Tuan ni. Itu doa Nabi Yunus. Kemudian baca daripada surah Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Doa ni meaningful. Doa Nabi Yunus tadi surah Rabbana la ilaha illa anta. Ayat berapa? Kita tengok. Senang. Sebab tu untung ustaz banyak. Kita tak mening kepala, tanya je. Tanya dengan tuan-tuan, ustaz mana tahu ustaz yang ngajar. Tuan-tuan, surah Baqarah 286 tu ayat tu dia sangat meaningful. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau ambil kira. Dia minta belas ihsan. Ya Allah, jangan kau ambil kira ya Allah. Ya Allah, jangan kau catat. Ya Allah, jangan kau jadikan sebab. In nasina aw akhtana. Kau tahu aku lupa, semalam aku buat dosa. Aku dah berazam tak nak buat, hari ni buat lagi. Tu begitu maksud. Kau tahu aku lupa, semalam aku dah berazam dah, aku tak nak maki bini aku. Hari ni maki juga. Semalam aku dah berazam dah, aku tak nak maki laki aku. Hari ni aku maki juga dia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Atau aku tersilap ya Allah. Aku ada khilaf. Aku sangka begini, rupanya begini. Aku sangka orang ni, rupanya dia. Ya Allah, aku salah ya Allah. Jangan jadikan itu sebab untuk kau hukum aku. Jangan jadikan itu sebab engkau jatuhkan musibah pada aku, pada keluarga aku, pada pekerjaan aku, pada perniagaan aku. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Ya Allah, aku minta jangan kau timpakan sebagaimana orang lain
orang dulu-dulu. Macam jiran aku yang kau timpakan stroke, jangan kau timpakan macam orang tu dengan penyakit yang berat. Macam orang sana yang kau timpakan dengan anak-anak. Ya Allah, aku mohon, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qabl. Mana orang yang dah pernah kau timpa ni? Aku mohon ya Allah, aku minta tolong. Dosa aku banyak, jangan jadikan itu sebab kau timpakan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, kau tahu setara mana kemampuan aku. Kau tahu ya Allah, semalam kena cucuk selumbar pun aku tak tidur 3 hari. Lemahnya aku ya Allah. Semalam anak aku tegur tudung sengit pun aku dah merajuk 14 hari. Ya Allah, teruk betul aku ni, lemah jiwaku, kau tahu. Mana kita kata begitu dengan Allah Ta'ala? Maka ya Allah, jangan kau berikan yang berat-berat pada aku yang aku tak mampu. Mungkin jiran aku sebelah dia kuat, kau bagi semua yang teruk-teruk ke dia. Tak, maksudnya begitulah. Bukan suruh bagi jiran, jangan tuan-tuan sambung begitu pula. Tapi maksudnya, ya Allah, jangan kau bagi begitu. Doa daripada surat. Kemudian baru sambung dengan doa Lailatul Qadar, kita panggil. Itu doa Lailatul Qadar. Sebab ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, kalau jumpa itu, baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya suka baca na, bukan ni. Ni itu maksud saya, na tu kami. Sebab apa? Kadang-kadang anak kita ni tak boleh nak doa. Kadang-kadang laki kita malas nak doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, macam biasa. Punya pemalas tu macam biasa. Malaikat geram je tengok. Aku swing juga orang tua ni kata. Tapi kadang-kadang kita kalau teruk menotah tu tuan. Tapi kadang-kadang kita tolong doa sama. Anak-anak kita kadang dia tak nak doa, kita yang tolong. Lepas tu baca Rabbana, baca pada bacaan kami. Zalamna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Jadi kita baca untuk orang lain sama. Begitu. Kemudian barulah minta. Barulah minta. Jadi kita declare dulu. Lagi bagus kalau tuan-tuan boleh masukkan, tapi panjang sikit lah, dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Sebab itu tuan-tuan, tengok dalam solat minta hujan. Solat minta hujan, apa kita kena buat sebelum minta hujan? Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, antaranya disuruh sebaik 3 hari sebelum tu istighfar, bagi tahu, woi orang pemban, istighfar, istighfar, istighfar. Siapa buat dosa tinggal. Kenapa? Kerana hujan ni turun rahmat. Dia takkan turun kalau dalam keadaan kita berdosa. Sebab itu kaedah. Cubalah. Selain kita cari waktu-waktu yang bagus untuk kita nak berdoa, itu lain tajuk lah, bawa tenang. Ustaz, dah jumpa tadi surah apa? La ilaha illa anta. Al-Anbiya ayat 80, 80. La ilaha illa anta. Itu Al-Anbiya ayat 80, Baqarah 286. Kemudian doa Lailatul Qadar. Cukuplah tu, bagi banyak. Nanti tuan-tuan dah tak nak mengaji. Ilmu ni tak boleh bagi lebih. Dia lebih tinggal dia rasa dah alim. Tak payahlah ngaji, dah pandai semua dah. Tuan-tuan, duduk. Habis. Jadi, orang yang bertaubat daripada dosa, dia tidak sebagaimana orang yang tidak melakukan dosa. Jadi kita, itu doa, baca. Baca. Mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa kita. Habis. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, senang je. Dia tenang-tenang je mengaji. Apa kita habis? Makanan dah siap. Ada jamuan ada. Oh, insyaAllah. Canggih tuan. Saya difahamkan kambing itu ini. Kambing Alhamdulillah. Tapi cuma katanya on the way kambing. Belum disembelih lagi. Baik, tuan-tuan. Kemudian bila kita sebut tentang dosa ini, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang pandangan Allah kepada orang yang berdosa.
Sebab itu satu perkara, agama mengajarkan kita bahawa walaupun orang itu berdosa, tetapi pandangan Allah itu bukan pada soal dosa. Pandangan Allah itu pada soal taubat. Sama juga kita beramal. Allah melihat amalan itu kan pada soal kesempurnaan. Kan takkan ada orang yang sempurna dalam beramal, tak ada. Sudah bohonglah. Siapa yang sembahyang subuh tadi khusyuk 100%? Angkat tangan. Tak berani. Tak ada Ustaz, tak nak riak. Memang tak ada. Sebab itu disuruh ulama bila kita nak solat tu elak semua benda-benda yang boleh mengganggu. Jangan sembahyang sambil masak air. Nanti sambil sembahyang sambil mikir, air dah masak, kenapa tak bunyi? Kenapa lama sangat? Mati elektrik. Semua macam-macam fikir. Susah. Saya disuruh khusyuk. Dan khusyuk ni disebutkan tentang khusyuk ni oleh para ulama. Antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Khusyuk ni ibarat macam binatang, dia lepas tarik kejar, lepas kejar balik, lepas kejar balik. Kerana khusyuk dia akan lari. Dan kita kena kejar dia selalu. Sebab itu kita tak ada amalan yang sempurna. Tetapi Allah melihat, menilai kepada usaha kita. Maka orang yang beramal, penilaian pada usahanya. Orang yang bersalah dinilai pada taubat, bukan pada dosanya. Tak. Memang dosanya banyak, tetapi taubat itu penting. So itu kita baca dalam doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan matikan aku dalam keadaan aku masih lagi melakukan dosa. Tapi jangan terbaliklah baca. Sebab itu doa ni biarlah faham makcik. Oh makcik. Sebab kadang terbalik baca. Allahumma khtim lana ya Allah bisu'il khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Kita pun mabuk ini sebenarnya kenapa? Ya Allah, jangan kau matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, matikan aku su'ul khatimah. Biarlah aku mati kena peti ke, tenggelam ke. Dah kenapa kita ni? Sebab tu doa ni tengoklah. Sebab saya pernah pergi satu surau, kemudian kita sampai, kemudian kita jadi makmum lah. Imam mungkin agak hari tu tahulah, mungkin tersilap, dia pun tak perasan. Imam macam Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Betul lah tu. Wala takhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Saya tak kisah, mungkin imam tersilap, tak apalah, boleh jadi. Yang makmum ni apa hal? Bukan main kuat, amin. Amin. Saya kata, makmum ni sebenarnya nak mati macam mana? Ya Allah, jangan kau matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, kau matikanlah aku dalam keadaan su'ul khatimah. Ni mana satu kau nak ni? Jangan matikan ke mati. Jadi sebab itu baca tu tengok. Jangan terbalik dan jangan confuse. Dia faham sikitlah doa. Ya. Baca, alah bukan payah benar nak faham. Faham jadilah. Ya Allah, matikanlah aku. Sebab itu kadang-kadang akhirnya orang baca Melayu je. Risau dia bahasa Arab, takut terbalik. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah, jangan mati su'ul khatimah. Boleh juga. Bahasa Melayu pun okey tu kan. Kita pun kadang-kadang act je lebih, fahamnya tidak. Elok jugalah bahasa Melayu. Kan? Macam bahasa Melayu, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah. Sudah, okey. Bahasa Melayu. Kalau tuan rasa komat, orang putih pun okey. Oh Allah. Lagi apa? Please forgive me. Don't forget me, ya Allah. Itu je dia tahu pun. Forgive me, don't forget. Tak, maknanya baca. Yang penting faham. Sebab itu tuan-tuan, orang berdosa yang penting taubat. Dalam satu hadis kursi, Allah sebut. Di hadis kursi ini, dengan hadis dia berbeza. Hadis, lafaz tu daripada Nabi SAW. Ya. Hadis kursi, lafaz tu daripada Allah Ta'ala. Tetapi Nabi SAW yang beritahu. Ya. Itu beza hadis kursi dengan hadis
yang bukan kursi. Allah sebut dalam hadis kursi, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala, selama mana kau mohon pada aku, kau minta pada aku, kau harap pada aku, kau nak minta ampun pada aku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Aku tak peduli siapa kau dulu. Aku tak peduli siapa engkau dulu, aku tak peduli. Asal saja engkau mengharap pada aku, asal saja engkau minta pada aku, kau nak mohon ampun, aku tak peduli. Aku tak pernah pandang siapa pun kau. Tuan-tuan, hadis ni, kalau tuan-tuan faham betul-betul, saya kalau baca hadis ni mesti rasa meremang, rasa hebat sungguh. Sirah hadis ni cukup hebat. Kerana hadis inilah pengharapan kepada orang yang berdosa. Allah sebut, wahai anak Adam, tak kiralah siapa engkau ketika itu. Engkau mungkin orang ahli maksiat. Mungkin ketika itu engkau orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Oh, ada gambar sini. Padahal tengok situ je, saya pun pelik juga. Saya duduk depan ni menghadap sana. Tapi itu biarlah orang depan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Elok-elok, tak apa. Pelan-pelan je, Tuan-tuan, kemudian Allah sambung lagi. Ya ibna Adam, law balaghat dunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaupun dosamu sampai ke langit, kemudian kau datang kepada aku, kau mohon ampun, dan aku tak peduli setinggi mana dosa kau, tapi dosa banyak mana buat, takkan sampai ke langit. Ada satu kisah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku pada sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki membunuh 99 nyawa. 99 nyawa. Kemudian tiba-tiba datang rasa bersalah pada dia nak bertaubat. Maka dicari ini ustaz untuk tanya. Yang ditanya tu Ustaz TV. Ustaz TV bagi pandangan pun salah juga. Kan? Yang ditanya itu, yang kat depan ni lah, salah bagi pandangan. Dia kata kalau muka kau ni 99 orang kau bunuh, memang neraka lah layak untuk kau. Kalau begitu Ustaz jadi yang ke-100 je lah. Disebut orang ini berjumpa dengan ahlul ibadah. Orang buat ibadah, maka ditanya, dan orang tu bagi pandangan, kau tak layak untuk syurga. Dibunuh orang, cukup 100. Kemudian takdir Allah Ta'ala tuan datang lagi perasaan bersalah dia. Tapi kali ini dicari orang yang alim. Maka kata orang ni, kalaupun dosa kau sebanyak mana, tetapi kau bertaubat, kau diampun Allah Ta'ala. Pergi ke tempat bulan bin bulan, dan kau duduklah bersama mereka. Kerana mereka orang yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ringkas ni, dia pun berjalan. Takdir Allah Ta'ala, belum sampai ke depan tu, Allah cabut nyawa. Allah perintahkan malaikat cabut nyawa, dan kemudian datang malaikat nak ambil roh ni. Turun malaikat yang nak ambil roh untuk bawa ke neraka. Hadis ceritakan begitu. Tiba-tiba datang malaikat yang nak bawa roh ke syurga. Maka dia bagi tahu, sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk mengambil roh ini untuk dibawa ke syurga. Kata malaikat yang nak bawa roh ke neraka ini, dia kata, tidak, sesungguhnya dia ini daripada kalangan orang yang zalim dalam hidup. Maka dia adalah milik aku untuk aku campakkan ke dalam neraka. Maka kata Nabi SAW, Allah perintahkan malaikat untuk ukur ke mana jarak dia dengan tempat dia nak pergi dengan tempat yang ditinggalkan. Ringkas cerita, dia semakin hampir kepada tempat yang dia nak pergi. Maka Allah kata, Allah perintahkan, letakkan rohnya ke dalam syurga. Tuan-tuan, 100 nyawa, kita berapa je? Kalau ada pun mungkin nyamuk. Itu pun berdosa jugalah. Sebab tuan-tuan cabut sayap-sayap nyamuk tu, tuan-tuan punya geram. Bukan tuan picit dia, cabut sayap. Kau rasa kau geram aku. Tak boleh kau ni. Dia tidak boleh kita menyiksa binatang begitu. Tak boleh bakar binatang. Bakar ni hanya hak Allah Ta'ala. Tak boleh. Kita tak boleh. Walaupun semut api,
Tuan-tuan kadang-kadang semua api itu tuan-tuan punya kreatif, ambil shell talk, sembuh, letak lighter, terbakar padan muka kau, rasakan, haram hukum. Boleh. Tuan-tuan marah ke nyamuk, tuan cabut nyamuk punya sayap pun tak boleh, bersih. Tak boleh, nak tepuk-tepuk je. Tapi jangan tuan-tuan risau pula nak tepuk. Tepuk kan penyek pula, tepuk sesiluk-sesiluk. Ketawa nyamuk tu. Siap boleh dengar dia punya ketawa, kuat betul. Pasal apa? Orang ni belajar kot main ni. Tak, itu tak ada masalah. Yang tak boleh tuan seksi, cabut. Salah tuan-tuan ni. Tak boleh. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kalaupun dosamu sendiri langit, kemudian kau datang kepada aku mohon ampun, aku ampun dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqirabiha maghfirah. Kalaupun kau datang kepada aku dengan sebentang dunia ini dosa kau, tapi engkau tidak pernah mensyirikkan Allah Ta'ala, itu syarat, maka aku akan datang kepada engkau dengan sebentang itu juga keampunan. Maknanya apa? Asalkan jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena ingat, dosa syirik adalah dosa paling besar sekali. Akbarul kabair asyirku billah. Sebesar-besar dosa besar adalah syirik kepada Allah. Ingat, sebab itu kita dosa bagaimanapun jangan sampai kita putus asa daripada rahmat Allah. Ya. Minta, ya Allah, aku ni teruk sangat ya Allah. Teruk aku ni ya Allah. Tak. Supaya mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Baik, habis tuan-tuan. Jam dekat 11:10.30. Saya tak nak lebih pada 10:30. Nanti tuan-tuan mabuk nanti. Ya. Ceramah dia lain. Dia lagi lama, dia lagi dia macam makan. Kita pula lah mabuk ni. Tuan-tuan, cuma persoalan, kenapa dosa ni, satu perkara Allah ampunkan, satu perkara kita jangan bangga dengan dosa. Okey, Allah ampunkan dosa kita, tapi pada masa yang sama jangan berbangga dengan dosa. Maksudnya kita sebut dah tadi, jangan buka aib, tutup. Tetapi hakikatnya apa kesan daripada Allah ciptakan dosa ni? Maknanya kalau betul, kenapa Allah tak jadikan kita semua tak berdosa? Faham tak tuan-tuan? Kan bagus, kita semua tak berdosa. Tetapi apa akan berlaku pada kita? Sebab Nabi sebut, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan dosa, sebaik-baik orang berdosa bertaubat. Baik. Ya Allah, jadikan saja kami orang ni beban bawa apa? Jasid. Bukan lain. Beban lain, jasid lain. Jasid. Ya Allah, jadikan kami orang jasid ni, orang beban ni tak berdosa. Boleh tak? Patutnya Allah boleh buat begitu. Tapi kenapa setiap kita berdosa? Lepas dengar ceramah ni berdosa sekejap lagi. Kan? Dia pergi balik, sempat dia ngumpat orang depan dia. Alah, tudung ni je nampak. Nak menunjuk tu tudung mahal. Baru lepas ceramah, dosa dah. Tuan-tuan, hakikatnya, kalau kita lihat, Allah nak kita ni, satu perkara, orang berdosa ni, bila dia berdosa, dia akan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita memang dilarang melakukan dosa, tetapi memang penciptaan kita begitu. Kita tidak akan sunyi daripada kesilapan, kecuali Rasulullah dan juga para Rasul salawatullah alaihim jami'an. Mereka Allah maksumkan daripada dosa. Berarti mereka tidak akan terpalit dengan dosa. Tapi kita manusia tak. Tetapi satu perkara, bila kita berdosa, kita mohon ampun. Allah suka melihat hamba-Nya menadah tangan memohon ampun. Allah suka melihat hamba-Nya merintih memohon ampun pada kita. Satu. Kenapa? Kerana ketika kita memohon ampun, ketika itu kita akan membesarkan Allah Ta'ala. Sehingga disebut dalam hadis, orang yang masuk neraka, kan ada kan? Dalam kisah tu, Ustaz, dia orang terakhir kan? Dia terakhir sekali masuk syurga. Masuk neraka, kemudian masuk syurga. Bila dia dapat masuk syurga, ketika tu apa doa ni? Kan Nabi sebut kan? Nabi kata apa? Terbalik dia baca, ya Allah, sesungguhnya Engkau
Aku Tuhan kau, hamba. Terbalik. Bunyi suka dia masuk syurga. Ya Allah, sesungguhnya aku Tuhan kau, hamba. Terbalik. Biasalah orang kadang-kadang suka kan macam tu. Terlampau syok. Ya Allah, lamanya tak jumpa, ingat dah mati. Tersasul. Dia bukan nak doakan kita tak? Dia punya excited. Faham tak? Sama juga Nabi gambarkan orang yang masuk neraka ni, bila dia masuk syurga, dia punya suka, ya Allah, aku Tuhan kau, hamba, ya Allah. Dia terbalik. Dia tak sedar yang dia terbalik. Ini sebab begitu. Excited ni orang. Sebab itu tuan-tuan, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang kita ni, hakikatnya walau beramal bagaimanapun, jangan sombong. Jangan kita rasa, oh saya amalan banyak, oh saya solat tak tinggal, oh saya masjid kuat. Bawa tenang. Kerana apa? Kerana ada hadis Rasulullah SAW yang memberitahu bahawa kau tidak masuk syurga kerana amalan kau, tapi kau masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala. Ini hadis sahih, hadis muttafaqun alaih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, qaribu wasaddidu, wa'lamu annahu la yanju ahadin minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, wala ana. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadli. Kata Nabi SAW, ya, Nabi suruh qaribu wasaddidu. Nabi kata bersikap lurus, ya, maksudnya jangan kita jadi orang tak tentu hala. Biar kita duduk atas neraca agama Allah Ta'ala. Duduk, kalau benar, benar, kalau salah, salah. Satu. Kemudian Nabi sebut, wa'lamu annahu la yanju ahadin minkum bi amalihi. Satu orang daripada kalian takkan akan masuk syurga dengan sebab amalan. Nabi sebut, hadis muttafaqun alaih. Qalu, ditanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun kau ya Rasul. Maka jawab Nabi, wala ana, walaupun aku tidak masuk syurga kerana amalan. Sedangkan amalan Rasulullah SAW kita tahu hebat. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, illa ayyataghammadani Allahu birahmati minhu wa fadla. Melainkan, kata Nabi SAW, orang itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan dia masuk syurga atas sebab rahmat dan juga kelebihan yang Allah anugerahkan kepada dia. Maknanya rahmat Allah Ta'ala menyebabkan dia masuk syurga. Baik, pertama nak faham hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah dia mengomentari hadis ini. Kalau tak silap saya, dalam syarah Muslim, kata Imam Nawawi apa? Bukanlah maknanya tak payah beramal. Jangan tuan buat modal pula. Kami bawa balik. Kita masuk syurga bukan pasal amalan. Tak. Pasal rahmat Allah Ta'ala. Bawa tenang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya ialah kerana rahmat Allah lah hari ini engkau terlorong untuk banyakkan solat. Kerana rahmat Allah lah hari ini kau berubah daripada dulu mungkin duduk pun tak pakai, dulu baju kurung pun kain belah. Betul tak makcik? Oh makcik, tak, bukan sekarang, dulu belah depan ke belakang? Tu yang baik. Sebab itu rahmat Allah. Bukan maknanya kita tak payah beramal, ya Allah aku tunggu besok rahmat kau je. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika engkau beramal, ketahuilah rahmat Allah itu melorong kau kepada kebaikan, maka menyebabkan akhirnya kau dimasukkan ke dalam syurga. Rahmat Allah melorongkan kau supaya tinggalkan dosa. Sebab itu jangan sombong, tuan-tuan, jangan sombong. Sebab itu kita bila tengok orang melakukan dosa, tenang, jangan kita condemn tu macam tak cukup tanah.
Aku kenal dia ni. Ini dia ni. Dia main nombor ekor ni bukan dia je. Bapak dulu kaki nombor ekor. Atuk saudara dia kaki nombor ekor. Keturunan dia dekat Bemban ni memang semua main nombor ekor. Amboi. Bawa tenang tuan. Yang buatkan dia saja. Sudah, mungkin datuk dia dah bertaubat, mungkin pak saudara dia dah bertaubat. Mengapa yang kita nak kaitkan semua? Jangan kita sombong. Hatta kita tengok orang tak tudung, orang tak menutup aurat, ya, kita kena tidak bersetuju. Tapi jangan kita rasa ni ahli neraka. Aku ahli neraka ni tak boleh kawan. Bawa tenang. Sebab itu kita tidak lebih hanya kerana rahmat Allah kita terlorong untuk melakukan kebaikan. Hanya kerana rahmat Allah kita terlorong untuk menjauhkan dosa. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah mensyarahkan hadis ini. Bukan maksud tak payah beramal, tak. Tetapi ketahuilah, hari ini kita bertaubat daripada dosa kerana rahmat Allah. Kita tak main nombor kurang. Dulu kan kita main loteri kebajikan masyarakat. Ingat tu? Ada tu tak? Tuan-tuan ni saya menyampah. Tuan-tuan ni dulu tahfiz mana? Dulu tahfiz. Kami tahfiz lulusan. Kita dulu nombor ekor tu, nombor ekor lah tu. Loteri kebajikan masyarakat, cuma nama tu ditukar. Kalau nombor ekor, ini apa? Ni tikam 4D. Oh, haram. Ini loteri kebajikan masyarakat. Ini boleh. Pasal kebajikan. Saya tu relax je, orang tikam depan kaunter je. Saya nak yang tu, tiket yang tu. Yang sebelah dia. Dia pun lorik kan? Macam tu kan? Lorik kan dulu? Susah. Lorik kan macam dulu? Tuan-tuan, ingat hadis ini sebagai nak memberikan kesedaran pada kita bahawa kita tidak hari ini selamat kerana kita, tapi Allah. Boleh jadi kita orang yang mungkin dalam kelompok yang melakukan dosa, tapi Allah selamatkan kita. Siapa pun. Sebab itu kita tengok hari ini orang berubah kerana rahmat Allah Ta'ala. Kita dapat buat kebaikan banyak kerana Allah Ta'ala. Hari ini tuan-tuan ramai-ramai, mungkin kalau tuan-tuan sedekah seorang RM10 masuk dekat dalam tabung, rahmat Allah yang melorongkan tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan jalan terus tak masuk tabung, maknanya Allah memang tak rahmati kita untuk nak masukkan duit dalam tabung. Faham? Tuan-tuan faham ke tidak? Ramai yang keluar menyesal sekejap lagi ni. Aku ni Allah tak rahmati aku ke gini. Dia kadang-kadang lain juga tuan-tuan ni. Saya ingat ada satu ceramah ni, dah hujung dah tuan, nak habis dah. Bawa tenang 10.30. Dia sebenarnya menanti tanpa kepastian tu satu penyiksaan. Jadi saya nak bagi tahu 10.40 confirm kita bangun. Jadi tuan-tuan tak adalah penantian yang penyiksaan tadi, confirm. Tuan-tuan, ada satu Astizah ni dia mengajar. Bila dia tengok yang dengar ceramah ni, duk resah. Sekejap tunjuk kaki, sekejap silang kaki, sekejap nyandor, sekejap gerak ke tepi, sekejap duduk. Lama dia bagi tahu. Dia kata, tuan-tuan, orang beriman di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Orang munafik di dalam masjid seperti burung di dalam sangkar. Kerana ikan dalam air dia akan seronok duduk dalam air, dia tak pernah nak lompat keluar. Orang munafik dia macam burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar sibuk nak terbang keluar tapi tak boleh. Nak terbang, resah dia. Semua duduk diam tu dia. Tak bergerak dah. Aku kalau bergerak munafik, sampai yang nak terkencing pun tahan. Ya Allah, aku kalau bangun munafik. Naik kawan. Tuan-tuan, yelah, kita manusia. Sebab itu saya tak ada masalah. Tuan-tuan rasa letih, bangunlah. Ini pun 1.5 jam jam main. 1.5 jam kak jam main. Ya. Saya pun kalau bersila, jangankan 1.5 jam, 10 minit ceramah, sudahlah, mabuk dah. Tapi pasal kita duduk atas kursi boleh goyang-goyang macam ni. Jadi dia relax, tenang. Tapi masjid ni sejuk lah. Walaupun tak ada aircon, menunjukkan tuan ni, dalam ni tak ada orang yang berdosa yang datang. Saya kata Datuk Mufti panggil saya kerja lagi depan ni.
Tak ada apa benda yang tak bagi tahu kat masjid tu. Tuan-tuan, kita nak buat kesimpulan. Dosa dekat dengan kita, tetapi rahmat Allah, keampunan Allah jauh lebih dekat dengan kita. Kerana kita manusia, kita tak boleh lari. Tetapi ingat, setiap kali kita tergelincir, bangun dan kembali semula di atas jalan kita. Jangan kita biarkan terus tergelincir dan menjauh daripada jalan kita. Maknanya, bagaimana teruk pun kita makcik, kita rasa akhlak kita teruk, kita rasa perangai kita huduk, jangan pernah niat untuk jauh daripada agama. Teruslah tuan-tuan mendekat kita kepada Allah Ta'ala, mendekat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jangan lupa datang selalu ke masjid untuk tambah pengetahuan. Janganlah pagi ni saja. Tapi saya ingat tuan-tuan ni memang orang, saya kuliah maghrib pun memang macam ni. Tuan-tuan janganlah giling, saya mana tahu. Tuan-tuan iakan aja sudahlah. Tuan-tuan, saya selalu pesankan, pertama, jangan datang hanya pada ceramah-ceramah saja. Kerana yang paling utama, ustaz-ustaz kita yang mengajar setiap hari, yang secara berjadual. Saya datang sekali je ke Pembani, lepas ni saya balik. Tapi ustaz-ustaz kita minggu ni datang, minggu lagi satu datang, kemudian datang lagi berterusan. Jangan kita hanya duduk dalam majlis begini saja, itu pertama. Yang kedua, jangan hanya datang untuk dengar ceramah ustaz-ustaz yang keluar TV je. Sebenarnya ustaz-ustaz kita yang datang setiap malam itu lebih patut untuk kita berikan perhatian. Saya cakap ni bukan saya dengki ustaz TV. Saya pun jenuh dah masuk TV. TV apa tak masuk? Kalau nak cerita TV lah. Sebab kadang-kadang kita tak keluar TV, kita cakap orang kata ustaz tu dengki, dia tak keluar TV. Ya? Kalau tuan-tuan ingat beberapa tahun sudah, ketika di TV Hijrah Cinta Ilmu, di TV 3 Halaqah, TV 1 rancangan apa ke benda entah, waktu tu semua saya, orang semua tutup TV. Pasal TV tu muka dia, TV ni muka dia, TV ni muka dia, tutup je lah. Tak, bukan kena sebut apa. Sebab kalau saya tak keluar TV, saya cakap orang kata saya dengki. Tapi saya nak betulkan supaya kita jangan jadi begini. Datanglah asatizah kita, walaupun ustaz tu tak keluar TV. Saya pun dulu tak keluar TV pun. Saya tahu kita tak keluar TV, tak ada orang nak ambil gambar kita pun. Banner pun tak sebesar tu. Dulu kecil je. Kecil je. Dah lah kecil. Kecil tu. Saya ingat 3 kaki kali 1 kaki. 2 kali 1 gambar memang tak ada. Dia ada iklan je. Ceramah kuliah maghrib. Pengurusi dan seluruh jasa menyemput semua penduduk hadir pada ceramah. Bukan main banyak. Dah lah 2 kali 1. Kecil. Orang tengok memang kuliah tak ramai orang sebab ramai yang mati aksiden. Nak menengok iklan kecil tu. Tuan-tuan faham tak? Sekarang je lah ada gambar apa semua. Dulu tak ada orang nak letak. Cuma saya kata jangan begitu. Faham makcik? Oh makcik. Marah makcik-makcik. Kami je orang lelaki tu saya suruh pergi. Tak, semualah ni. InsyaAllah. Tuan-tuan ni, saya dah janji 10:40 berhenti. Tuan-tuan, cubalah. Kat tu dulu, jumpa lagi pada 5 tahun akan datang. InsyaAllah. Wallahu'alam. Sekali lagi terima kasih untuk dan seluruh pengurusi dan seluruh tuan kuasa dan tuan-tuan duduk di Pemban ni. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatan untuk kita. InsyaAllah Allah berikan pemeliharaan untuk kita. Walaupun pada musim-musim pandemik ni Allah angkat wabak ini daripada kita dan tidak jadikan asbab kita berhimpun hari ini. Allah Ta'ala uji kita dengan wabak ini insyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Jadi wallahu a'lam. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, saya lupa dan ucap terima kasih juga persamburan daripada kaum Islam Melaka yang sesama hadir pada pagi ini. Jauh datang, banyak urusan pun sibuk datang juga. Cuma satu tuan, saya saya tak tahu orangnya. Saya nak jumpa Mak Ustazah Khairani kalau dia ada. Ya, dia tadi jumpa saya. Oh. Di Semar. Nanti kalau Boleh. dia kata lepas Boleh. majlis kan. Saya nak jumpa Mak Ustazah Khairani. Ini sahabat saya punya mak. Saya nak jumpa dia. Terima kasih.